بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tak seorang pun di dunia ini yang tidak diberi cobaan dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terkecuali bagi Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah Hauran, Yordania, Syria 1420 sampai 1540 sebelum Masehi. Namun di tengah mengemban risalah, Nabi Ayub didera musibah berupa penyakit selama 18 tahun. Tak hanya itu, seluruh kekayaan Nabi Ayub juga hilang dan anak-anaknya meninggal dunia, serta dijauhi semua orang kecuali istrinya. Meski demikian, Nabiullah Ayub menghadapinya dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Kisah ini diabadikan dalam Quran surat Sad ayat 42 hingga 43 yang artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Sahabat beriman, penasaran dengan kisah selengkapnya? Nah, jangan kemana-mana, simak ulasannya dalam sajian Rumah Islami Channel. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar siar Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah sekalian, Nabi Ayub alaihissalam merupakan seorang lelaki yang pandai, bersih, bersopan santun serta bijaksana. Ayah Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang kaya raya. Tiada sesiapa pun yang mampu menandingi kekayaannya. Beliau memiliki penternakan unta, lembu, domba, kuda, keldai dan himar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutuskan Nabi Ayub alaihissalam kepada kaumnya, yakni penduduk Hauran dan Tih. Nabi Ayub alaihissalam telah menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membangunkan beberapa rumah ibadat buat mereka. Walaupun baginda hidup dalam serba kemewahan dan kekayaan, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah lupa diri. Baginda selalu bersyukur kepada Allah. Tanda kesyukurannya terhadap kurniaan Allah ialah dengan kuat beribadat. Bukan itu sahaja, malah Nabi Ayub alaihissalam turut mengasingkan sebahagian dari harta kekayaannya untuk orang-orang yang memerlukan dan fakir miskin. Terima kasih. Sesungguhnya Allah sahaja yang dapat membalas kebaikanmu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis membakar dan merosakkan semua harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Lalu ia bertemu dengan Nabi Ayub alaihissalam yang ketika itu sedang bersolat dan menyampaikan berita tersebut. Nabi Ayub alaihissalam menjawab dengan tenang setelah baginda selesai solat. Alhamdulillah, Dia yang telah memberikan kurnia lalu mengambilnya pula dari saya. Iblis merasa hampa. Percubaan pertamanya gagal.
namun ia tidak mengalah. Iblis telah membunuh kesemua anak Nabi Ayub alaihissalam ketika mereka sedang berkumpul untuk menjamu selera. Pada sangkaannya, kali ini dia pasti berjaya memperdayakan Nabi Ayub alaihissalam. Hai iblis terkutuk, Alhamdulillah, dia yang telah memberi dan mengambilnya pula dari saya. Semua harta dan anak adalah fitnah untuk lelaki dan wanita. Maka dia, yakni Allah, mengambilnya dari saya, sehingga saya dapat bersabar lagi, tenang untuk beribadah kepada Tuhan saya. Kawan-kawan sekalian, iblis tidak putus-putus mencari jalan untuk memperdayakan Nabi Ayub alaihissalam. Pada suatu hari, iblis kembali lagi. Dilihatnya Nabi Ayub alaihissalam sedang bersolat. Ketika baginda sedang sujud, iblis telah meniup di hidung dan mulutnya sampai badan Nabi Ayub alaihissalam menjadi kembang dan berat. Akibatnya, baginda menghidapi penyakit kudis pada seluruh badannya, bahkan mengalir darah bercampur nanah serta berulat yang berjatuhan dari kudis di badannya itu. Engkau jangan khawatir, wahai suamiku. Sesungguhnya saya tidak akan meninggalkan engkau selama hayat di kandung badan. Penderitaan Nabi Ayub alaihissalam tidak berhenti di situ sahaja. Penyakit yang dialaminya begitu lama sehingga baginda tidak mampu untuk duduk. Tubuh badannya juga berbau busuk. Baginda dan isterinya telah dihalau oleh penduduk kampung. Keluar engkau dari sini, wahai Ayub. Sesungguhnya penyakitmu itu amat berbahaya. Mereka khawatir penyakit Nabi Ayub alaihissalam akan menjangkiti mereka. Dengan hati yang hiba, Siti Rahmah membawa Nabi Ayub alaihissalam yang didukung di belakangnya ke suatu tempat yang jauh dari orang. Siti Rahmah menjaga baginda dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Setiap ulat yang terjatuh dari badannya diambil dan diletakkan kembali di badannya sehingga tidak ada lagi daging untuk dimakan. Yang tinggal hanyalah hati dan lidahnya sahaja. Maka ulat-ulat itu saling memakan di antara mereka hingga tinggal 2 ekor ulat sahaja. Kawan-kawan sekalian, akhirnya Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ulat-ulat itu tidak memakan lidah dan hatinya kerana risau akan terputus zikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya keduanya itu juga dimakan oleh ulat-ulat tersebut. Allah Maha Penyayang dan Maha Mengasihani. Hentaklah kakimu, yakni ke tanah. Inilah air sejuk yang segar untuk mandi dan minum. Surah Sad ayat 42. Tanpa berlengah, baginda terus mengikut perintah Allah itu. Maka dihentakkan kakinya. Lantas keluarlah air yang panas dari kaki kanannya. Lalu dibuat mandi. Dari kaki kirinya pula keluarlah air yang sejuk dan diminumnya air tersebut. Kawan-kawan sekalian, Allah Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Allah telah mengembalikan kesihatan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Pengajaran yang boleh didapati dari sirah Nabi Ayub alaihissalam ini ialah: yang pertama, walaupun Nabi Ayub alaihissalam seorang yang kaya raya, tetapi baginda tidak pernah sombong. Malah baginda sentiasa bersyukur kepada Allah. Tanda kesyukuran baginda kepada Allah adalah dengan selalu beribadat dan bersedekah kepada orang yang memerlukannya. Yang kedua, ketabahan dan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam wajar kita contohi. Walau diuji dengan penderitaan yang sangat dahsyat, namun baginda tidak pernah menyalahkan Allah. Bahkan baginda sentiasa bersyukur dan berzikir kepada Allah. Yang ketiga,
Begitu juga dengan Siti Rahmah, yakni isteri baginda, yang begitu tabah dan sabar menghadapi ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bersama-sama suaminya. Inilah contoh seorang isteri solehah yang sentiasa berada di sisi suaminya. Yang keempat, berkat kesabaran dan ketabahan Nabi Ayub alaihissalam dan isterinya Siti Rahmah, Allah telah menganugerahkan kembali kekayaan dan anak yang ramai kepada mereka. Allah Maha Adil. Setiap perkara yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada hikmah di sebaliknya. Dan yang kelima, sebagai hamba Allah, haruslah kita menerima setiap ujian itu dengan hati yang terbuka dan berdoalah selalu kepadanya agar dapat kita menghadapinya dengan tenang. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali-kali menzalimi hamba-Nya walau sebesar zarah sekalipun. Sekian dahulu sirah Nabi Ayub alaihissalam. Menarik kan cerita-cerita Nabi Allah ini? Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan segala hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم دائما